Ada orang hidupnya dikelilingi hutang. Beli rumah, hutang. Beli kereta, hutang. Beli pakaian, hutang. Pampers anak, hutang. Beli beras, hutang. Beli jam, hutang. Beli barang online, hutang. Semuanya hutang. فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Lebih dahsyat lagi, hutang itu adalah hutang kad kredit, pinjaman peribadi yang lengkap dengan pakej faedah atas pinjaman. Letaklah gaji RM10,000 sebulan pun. Boleh jadi yang bebas dari hutang hanyalah tinggal RM100 ke RM200 sahaja. Biar apa-apa asal bergaya, kan? Hidup dengan pinjaman yang berunsurkan faedah atau kata lainnya disebut sebagai riba adalah jalan kehidupan yang bukan sahaja salah, bahkan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba sekiranya kalian beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Sekiranya kalian tidak melakukannya, yakni berhenti dari riba, maka yakinlah bahawa kalian diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sekiranya kalian bertaubat, maka kalian berhak untuk mendapatkan pokok harta kalian. Kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Kalau kita lihat hari ini, ramai di kalangan kita lebih memilih untuk meminjam dengan institusi kewangan yang mengamalkan faedah atas pinjaman berbanding meminta tolong dengan meminjam dari ahli keluarga ataupun kawan-kawan terdekat. Ada yang beranggapan bahawa meminjam dengan bank tidaklah memalukan berbanding meminjam dari kenalan. Lebih malukan manusia dari malu dengan Tuhan rupanya. Oh ya, ada juga yang mengatakan bahawa mereka mengamalkan pinjaman yang berkonsepkan Islamik. Kad kredit juga Islamik. Bahkan sekiranya menggunakan kad kredit dan membayarnya mengikut jadual, tidak dikenakan sebarang faedah. Menarik untuk dikupaskan. Saya rasa ramai dah faham dan maklum perbezaan di antara faedah atas pinjaman yang diamalkan oleh bank konvensional dan juga keuntungan di atas jual beli yang diamalkan oleh bank-bank Islamik, kan? Namun, pembiayaan Islamik yang sepatutnya bersifat alternatif untuk memudahkan orang yang tidak berkemampuan, hari ini dimanfaatkan sebagai mengambil kesempatan untuk terus berhutang, bahkan sehingga sengaja menambah-nambah hutang. Disebabkan mudahnya berhutang, ianya mula menjadi sebati dalam diri. Dari belajar hutang kecil-kecil, akhirnya merebak sehingga terbiasa menjadi ratusan ribu hutangnya. Merujuk kepada artikel My Metro yang disiarkan pada 5 Februari 2023, seramai 10,302 orang individu membabitkan golongan muda berusia 25 tahun hingga 35 tahun diisytiharkan bankrupt bagi tempoh 5 tahun akibat pelbagai faktor terutamanya pinjaman peribadi, sewa beli kenderaan dan pinjaman perniagaan. Berdasarkan rekod Jabatan Insolvensi Malaysia MDI menunjukkan jumlah kes kebankrapan bagi tempoh 2018 hingga Disember lalu adalah 49,133, manakala kes terkumpul sehingga tempoh yang sama adalah 269,654 kes kebankrapan. Saudaraku sekalian, tak ada sesiapa pun di antara kita mahu hidup bergelumang dengan hutang. Hutang sebenarnya berkait rapat dengan cara perbelanjaan seseorang. Bila diri dah terdidik dengan hutang, beli barang online pun hutang, bercuti di hotel pun hutang, beli barang dapur pun hutang, semuanya hutang. Sehingga kita menyangka berhutang itu memudahkan hidup kita. Hakikatnya kita salah. Orang yang dibebani hutang pastinya takkan merasa bebas dan tenang. Apalagi bila sebahagian besar pendapatannya terpaksa
terpaksa digunakan untuk membayar hutang yang pelbagai. Masuk je gaji, hati serabut melihat baki yang tinggal. Boleh jadi hanya dapat dijadikan sebagai belanja untuk beberapa hari sahaja sebelum bekalan putus. Apatah lagi bagi mereka yang mengalami perbelanjaan defisit. Sudah tentu lebih memeritkan. Nak tunggu gaji berikutnya adalah waktu yang paling sukar. Disebabkan itu, ada yang sanggup menggadaikan barang kemas dan membuat pinjaman peribadi bagi mendapatkan lebihan wang. Namun mereka tetap terus terperangkap dengan hutang. Jangan ajarkan diri untuk berhutang. Kita ada tangan, ada kaki, ada tubuh badan yang sihat. Usahalah. Jangan mudah mengalah. Jangan jadi orang yang malas nak fikir atau malas berusaha. Trend baru masa kini. Orang ambil hibah ratusan ribu. Supaya bila mati nanti hibah tu akan menampung hutang-hutang yang dia dah kumpul sepanjang hidupnya. Mati miskin. Sudah. Memang senang betul hidup begitu. Hidup penuh hutang sukaria. Mati nanti hibah tampung semuanya. Bangga ke kita dengan cara begitu? Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyuma rajulin yaddaina dainan wa huwa majma' alla yuwaffihi iyyah laqiyallahu sariqan. Sesiapa yang berhutang lalu berniat untuk tidak mahu melunaskannya, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Sedar atau tak, yang hutang ini menjadikan hubungan kita sesama manusia semakin renggang. Bahkan lebih teruk lagi, ianya menjadikan hubungan kita dengan Tuhan semakin jauh. Sedar ke tidak? Sekalipun kita berhutang dengan bank, nak membayar ke semua hutang itu kita perlu kerja kuat. Ditambah lagi dengan kerja sambilan, balik lewat malam. Berapa minit lah masa yang tinggal untuk keluarga, saudara mara, apalagi untuk ibadah kepada Tuhan. Akhirnya, hidup kita, kerjaya kita, ketekunan kita, susah dan senang kita, semuanya untuk hutang. Jauhi hutang. Jangan tunggu dah terciduk baru nak menyesal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salah, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'thami wal maghram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa selepas daripada menunaikan salat, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan dosa dan banyaknya hutang. Faqala lahu qail, ma akthara tasta'idzu minal maghram? Faqala innar rajul idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau selalu meminta perlindungan dalam masalah hutang ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang berhutang itu berkata-kata, dia akan selalu berdusta. Apabila dia berjanji, dia akan memungkiri janjinya. Dapat sesuatu. Al-Khalifah Online. #berkongsi manfaat. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.